Sekarang ini penonton, kita akan berbicara berkenaan pengurusan pesakit COVID-19 khususnya dari segi penggunaan Paxlovid. So pastinya ada yang mengetahui berkenaan Paxlovid dan ada juga yang tidak memahami apa antara penggunaan Paxlovid ini dan kepada siapa sasaran penggunaannya. Jadi untuk kita berbicara dengan lebih lanjut lagi, kita bersama dengan tetamu kita secara Google Meet iaitu Dr. Nor Mikras Muhammad Isa, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Seremban 2. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Munawar. Selamat pagi kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Baik, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini, Doktor. Mungkin untuk permulaan ini, Doktor, kita memberikan penjelasan kepada masyarakat di luar sana berkenaan Paxlovid dan juga mengapa pesakit COVID-19 perlu mendapatkan Paxlovid ini, Doktor. Baik, terima kasih ya Munawar. So untuk makluman semua, Paxlovid ini merupakan sejenis ubat antiviral yang diberikan dalam bentuk oral kepada pesakit, dan Paxlovid ini telah dihaskan untuk rawatan COVID-19. Untuk makluman semua, Paxlovid ini sebenarnya terdiri daripada dua jenis ubat yang berbeza. So di dalam satu pack Paxlovid terdiri daripada 2 pil nirmatrelvir dan 1 pil ritonavir. So jadi dalam satu pack akan ada 3 pil. Jadi apakah fungsi Paxlovid ini? So Paxlovid ini bertindak dengan mengurangkan replikasi virus di dalam badan manusia yang dijangkiti dengan virus COVID-19. Dan ini seterusnya meningkatkan lagi sistem imuniti badan untuk melawan virus COVID-19 ini. Jadi mengapa mereka yang dijangkiti COVID-19 digalakkan untuk mendapatkan Paxlovid? Kerana kajian telah membuktikan individu Paxlovid ini berjaya mengurangkan risiko kemasukan ke hospital, yang kita tahu ramai orang memang tak nak masuk hospital. Dan Paxlovid ini juga telah terbukti berjaya untuk mengurangkan kadar kematian di kalangan pesakit COVID-19. Dan data yang terbaru juga menunjukkan bahawa individu yang telah menerima Paxlovid ini, risiko mereka untuk mendapat gejala long COVID di masa hadapan juga berjaya dikurangkan. Saya pasti ramai orang yang pernah dapat COVID dan seterusnya mendapat long COVID, betapa susahnya apabila mendapat gejala long COVID. Pastinya itu untuk permulaannya, untuk kita memahami dari segi fungsi penggunaan Paxlovid ini. Okey, Doktor, adakah Paxlovid ini wajib diambil oleh pesakit COVID-19? Jika tidak, adakah ianya hanya untuk kelompok sasaran tertentu sahaja seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, Doktor? Ya, betul Munawar. Paxlovid ini tidak wajib untuk semua mereka yang dijangkiti COVID-19. So ada individu-individu tertentu dan kriteria siapa yang layak untuk menerima Paxlovid ini. So apakah kriteria-kriteria mereka yang layak untuk menerima rawatan Paxlovid adalah, yang pertama, individu itu mesti dah dalam kategori 2 dan 3, iaitu gejala yang mereka hadapi hanyalah sederhana, ringan dan sederhana sahaja dan tidak memerlukan rawatan oksigen. Itu yang pertama. So yang kedua, individu yang berumur 60 tahun dan ke atas, sama ada mereka mempunyai penyakit atau tidak. Yang ketiga adalah gejala COVID-19 itu mestilah dalam masa 5 hari. So sekiranya lebih daripada 6 hari, individu ini tidak layak untuk menerima Paxlovid. So yang keempat adalah untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas, mereka juga layak untuk mendapatkan Paxlovid sekiranya mereka ini mempunyai sebarang komorbid, mempunyai obesiti, tidak pernah menerima vaksin COVID-19 ataupun tidak lengkap vaksin COVID-19, ataupun individu yang mempunyai imuniti yang rendah. Okay, bagi wanita yang hamil, yang sedang menyusukan bayi, mereka ini tidak layak untuk menerima rawatan Paxlovid. Selain itu juga, antara individu yang tidak layak untuk menerima COVID-19 adalah mereka yang langsung tidak mempunyai apa-apa gejala COVID-19 dan mereka yang menggunakan ubat yang mempunyai interaksi dengan ubat Paxlovid ini juga tidak layak untuk menerima Paxlovid.
Okey, Jadi itu doktor. antara kriteria dia. Ya. Okey, penonton juga ingin mengetahui, doktor, berapa lamakah kita perlu mengambil Paxlovid ini dan bagaimana dari segi pengambilannya, doktor? Adakah setiap hari 1 biji ke ataupun bagaimana pencerahan daripada doktor? Okey, ubat Paxlovid ni dia tak lama. Okey, dalam seperti saya kata tadi, dalam satu pak Paxlovid terdiri daripada 2 pil nirmatrelvir dan 1 pil ritonavir. So ada 3 pil. So individu yang kita berikan Paxlovid ni mereka perlu ambil ubat ini 2 kali sehari hanya selama 5 hari sahaja. Jadi tak lama, 5 hari sahaja. Okey, mengikut kriteria dan juga pengambilan seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. So pastinya bila kita berbicara berkenaan situasi COVID-19, pastinya kita juga ingin mengetahui dari sudut kesan sampingan. Begitu juga dengan Paxlovid ini. Adakah ianya mendatangkan kesan sampingan ataupun persoalan dalam kalangan masyarakat? Bagaimana dari segi keselamatannya, doktor? Ya, betul betul Munawar. Seperti ubat-ubat yang lain, Paxlovid juga mempunyai kesan sampingan. Okay, tetapi kesan sampingan disebabkan Paxlovid hanyalah ringan sahaja. So berdasarkan kajian dan data yang telah diterbitkan, so majoriti individu yang mengambil Paxlovid mereka tidak mengalami sebarang kesan sampingan dengan penggunaan Paxlovid. So hanya lebih kurang daripada 30% telah melaporkan kesan sampingan. So tetapi kesan sampingan yang mereka hadapi ini sangatlah ringan. So antara kesan sampingan yang paling ramai orang laporkan adalah yang pertama adalah kita panggil dysgeusia. So dysgeusia ni adalah perubahan dari segi deria rasa. So ramai pesakit dan even ahli keluarga saya atau teman-teman rapat yang pernah mendapatkan rawatan Paxlovid ni, mereka akan kata ada seperti rasa pahit ataupun metalik setelah mengambil Paxlovid. Tetapi jangan risau, perubahan rasa pahit ini hanyalah sementara sahaja, ya. Dia hanya berakhir dalam beberapa jam selepas pengambilan Paxlovid dan kemudian dia akan hilang. Dan saya ingin menasihatkan sekiranya anda mempunyai rasa pahit dengan pengambilan Paxlovid ni, jangan berhenti mengambil Paxlovid kerana teruskan, kerana kesan sampingan ini hanyalah sementara sahaja. Jadi silalah habiskan 5 hari dos Paxlovid. So ini adalah komplain yang paling ramai orang laporkan lah. So itu pertama pasal dysgeusia. Yang kedua adalah cirit-birit. Okay, cirit-birit yang mereka alami ini juga adalah ringan, tidak memerlukan rawatan lanjut di hospital. So hanya dengan kerap minum air, makan sikit-sikit tetapi dengan kerap. Okey, so tidak perlu sehingga perlu masuk ke hospital. Okey, dan seterusnya dalam golongan yang kecil kurang daripada 1%, ada melaporkan mengalami muntah-muntah. Selalunya muntahnya disebabkan rasa pahit selepas pengambilan Paxlovid ni lah. Okay, itu antara kesan sampingan yang paling kerap lah dilaporkan oleh pesakit-pesakit Paxlovid. Baik, itu antara kesan-kesan sampingan yang dilaporkan oleh pesakit yang mengambil Paxlovid ini. Jadi doktor, bagaimana untuk masyarakat di luar sana mengambil Paxlovid ini? Adakah hanya diberikan oleh doktor-doktor di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia maupun hospital swasta, ataupun mereka boleh dapatkan Paxlovid ini secara terus di farmasi, doktor? Ya, berita baik kepada rakyat Malaysia. So alhamdulillah setakat ini Paxlovid diberikan secara percuma. So di mana anda boleh dapatkan Paxlovid ini? Paxlovid ini boleh didapati di CAC ataupun COVID Assessment Center di klinik-klinik kesihatan dan juga hospital kerajaan yang terpilih. Selain itu juga Paxlovid ini telah diluaskan di beberapa fasiliti swasta yang anda boleh rujuk kepada laman web Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melihat senarai fasiliti-fasiliti swasta yang mempunyai Paxlovid. So di fasiliti kerajaan rawatan yang diberikan adalah percuma, tetapi di fasiliti swasta Paxlovid diberikan secara percuma, cuma mungkin ada charge-charge tertentu yang akan dikenakan seperti charge rundingan ataupun charge-charge rawatan yang lain.
Okey doktor. Untuk kita memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, ya, kita sedia maklum Paxlovid ini mempunyai banyak manfaatnya khususnya dalam mengurangkan komplikasi yang serius akibat dijangkiti oleh COVID-19. Jadi bagaimana untuk kita memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar sana, walaupun dengan adanya Paxlovid ini kita jangan sesekali mengabaikan SOP kita ataupun kita mengabaikan kawalan kendiri kita dengan situasi semasa virus COVID-19 masih ada dalam komuniti kita, dan dalam masa yang sama juga kita tidak mengenepikan pengambilan vaksin, doktor. Ya, betul Munawar. So, dengan kehadiran Paxlovid ini bukan bermaksud bahawa vaksin boleh dilupakan. Okey, Paxlovid ini bukanlah pengganti kepada vaksin COVID-19 kerana Paxlovid hanya diberikan kepada mereka yang telah dijangkiti, agar supaya gejala penyakit COVID-19 ini tidak menjadi lebih teruk sehingga menyebabkan kematian ataupun memerlukan kemasukan ke hospital. Jadi vaksin itu masih lagi diperlukan, dan selain pada vaksin, masyarakat juga masih perlu untuk kekal menjaga diri, melakukan SOP yang kita dah tetapkan sebelum ini, seperti memakai pelitup muka di tempat-tempat awam, dan sekiranya mereka mempunyai gejala-gejala COVID-19, kita nasihatkan cepat-cepatlah membuat ujian supaya mereka ini dapat diberi rawatan yang lebih awal. Baik. Mungkin ada sedikit kata-kata pesanan doktor kepada masyarakat di luar sana, khususnya kita dalam fasa peralihan ke endemik ini, dan kita menilai situasi semasa kesihatan negara iaitu seperti virus COVID-19 ini, doktor. Ya, untuk seluruh masyarakat Malaysia, walaupun kita sudah berubah ke fasa endemik ini, saya nasihatkan, seperti semua orang tahu, mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Betul. So elakkan, kalau boleh kita perlu mengelakkan diri kita daripada dijangkiti penyakit COVID-19. Jadi teruskan menjaga diri kita dan ahli keluarga kita, teruskan memakai pelitup muka jika anda berada di kawasan awam, dan sekiranya anda mempunyai gejala-gejala COVID-19, cepat-cepatlah buat ujian supaya anda tidak melebihi tempoh 5 hari itu, supaya anda layak untuk mendapatkan Paxlovid. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nor Mikras Muhammad Isa, pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Seremban 2, yang memberikan pencerahan kepada kita semua berkenaan penggunaan Paxlovid. Terima kasih, doktor. Okey, terima kasih Munawar. Terima kasih semua. Baik penonton, itu antara perhatian kita semua berkenaan penggunaan Paxlovid, dan kita harapkan ianya dapat memberi pencerahan yang jelas kepada anda bagaimana dari segi pengambilan, di mana untuk mendapatkan ubat Paxlovid ini dan sebagainya. Jadi seterusnya penonton, kita akan bersama-sama